Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa biyassir wa la tu'assir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bahagia Tuan Haji Pengerusi, ahli-ahli jawatan kuasa, Datuk, tuan-tuan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Ta'ala atas limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada hari Jumaat yang barakah ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima ibadat kita dan menjadikan ibadat kita sebagai ibadat yang terbaik dalam kehidupan kita, insya-Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku, yakni Allah, tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat dan juga usaha ibadat-ibadat yang lain, mati dan juga hidup, adalah semata-mata untuk Tuhan pentadbir pentakluk alam ini, tuan-tuan. Jadi insya-Allah pada tazkirah kali ini kita akan menyentuh berkenaan tentang 9 tanda bagi orang yang beribadat. 9. Ada 9 tanda khusus untuk manusia yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba Allah, kita patuh sami'na wa ata'na dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan ke atas kita. Kita ada Quran, kita juga ada hadis Nabi SAW. Yang Quran itu adalah sebaik-baik petunjuk, semulia-mulia pedoman, panduan yang kita boleh jadikan sebagai kita kata sebagai kaedah untuk membimbing kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Al-ibadu salasatu asnafin, likulli sinfin salasu alamatin." Orang yang beribadat ada 3 golongan, kata Abu Bakar As-Siddiq. Likulli sinfin salasu alamatin. Setiap satu golongan ini mempunyai alamat-alamat ya'rifuna biha, yang kita boleh kenal setiap golongan ini. Jadi orang yang beribadat, kata Abu Bakar As-Siddiq, yang pertamanya sinfun ya'budunallaha ala sabilil khauf. Satu golongan yang mereka ini bila mana mereka melakukan ibadat, beribadat kepada Allah dengan tujuan takut kepada Allah Ta'ala. Bila mana kita tengok ya di sekeliling kita adanya nikmat yang baik, dan dalam masa yang sama ada perkara-perkara buruk yang tidak kita senangi. Adanya bentuk-bentuk ujian seperti kita sakit, penat dan sebagainya, payah dan sebagainya. Itu juga adalah qada yang Allah Ta'ala tetapkan ke atas kita. Allah Ta'ala bagi kesenangan dalam kehidupan kita, itu juga qada yang baik pada kita. Dan ada kadang-kadang musibah yang menimpa kita, seumpama penyakit, seumpama banjir, seumpama perubahan iklim dan juga cuaca. Itu juga ada ketentuan takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di atas dunia kita mengetahui betapa nikmatnya Allah Ta'ala dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan ke atas kita. Dan dalam masa yang sama kita juga mengetahui azab siksa Allah Ta'ala. Kalau di atas dunia Allah Ta'ala tunjukkan sebahagian ataupun dalam kuantiti yang sedikit, bagaimana
satu-satu bangsa, satu-satu kaum diazab oleh Allah Ta'ala. Kita tengok kaum Nabi Nuh, ya, satu dunia ataupun ya satu bumi ini ditenggelami dengan banjir. Itu adalah ketakutan kerana azab yang Allah Ta'ala tunjukkan sejak atas dunia lagi. Bayangkan di akhirat, tuan-tuan. 40 tahun perjalanan, seorang penghuni neraka dia sudah mengetahui dan dia sudah dapat lihat bagaimana rupanya, bagaimana azabnya api neraka itu. Kalau seumpama kita baca dalam surah Al-Mulk tiap-tiap malam, takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir-hampir api neraka itu nak pecah kerana menahan marah dengan sebab makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan untuk melakukan ibadat, tetapi mereka mensia-siakan kehidupan dengan melakukan maksiat dosa yang menyebabkan kemarahan dan juga kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi golongan yang pertama, mereka melakukan ibadat kerana mereka takut kepada azab siksa yang bakal ataupun disediakan oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti, yang Allah Ta'ala sifatkan khalidina fiha. Mereka kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Jadi bila mana kita lihat, kalau di atas dunia kita kena tercucuk duri, tercucuk objek tajam, ataupun kita terkena air panas, ataupun kita terkena api dan sebagainya, habis mengelupah kulit kita, sakit, pergi jumpa doktor dan sebagainya, aksiden dan sebagainya, patah anggota badan, luka kulit kita sebagainya, kita meraung-raung kesakitan, berbulan-bulan kita tanggung, bahkan bertahun-tahun sebagainya. Itu kita tengok azab di atas dunia ini. Dan golongan manusia yang melakukan ibadat, mestilah syaratnya, mestilah kerana takut kepada azab Allah Ta'ala. Kita takut, sebab tu kita buat ibadat. Ini golongan yang pertama, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya'budun Allah ala sabilil khauf. Mereka beribadat kepada Allah atas jalan takut kepada azab Allah di akhirat nanti. Yang kedua, wasinfun, golongan yang kedua, ya'budun Allah ala sabilir raja. Mereka yang melakukan ibadat, golongan yang kedua, berbeza daripada golongan yang pertama. Golongan pertama, mereka solat, mereka buat ibadat kerana takut pada azab Allah Ta'ala. Adapun golongan yang kedua, mereka melakukan ibadat ala sabilir raja. Kerana apa? Kerana mereka mengharapkan anugerah-anugerah yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang melakukan ibadat. Nabi SAW umpamanya, sumu tasihu, puasalah kamu, maka kamu akan sihat. Maka ada orang yang berpuasa kerana apa? Kerana ia ingin dapat kesihatan, ingin jaga dietnya. Ya, doktor dah kata kena banyak puasa, kena kurangkan makan. Jangan makan makanan yang berkolesterol, jangan makan ada yang garam banyak, jangan makan yang gula berlebihan. Tak ada cara lain melainkan dengan kita mengurangkan kuantiti. Kalau kita kurangkan kuantiti, kita diet sebagainya. Ya, kita puasa katalah 12 jam, kita tak makan, kita cuma minum air je dalam tempoh itu, pahala kita tak dapat. Tapi bila kita puasa daripada terbit fajar sampailah terbenamnya matahari, kita berpuasa 12 jam, 13 jam itu, tuan-tuan, setiap minit, setiap saat, setiap jam akan dikira sebagai pahala. Bukan semata-mata pahala yang kita dapat, tetapi kesihatan pun kita dapat. Ada orang yang melakukan ibadat solat kerana dia nak betulkan dia punya tulang. Dia nak alignmentkan tulang belakang dia. Ada masalah slip disc, sakit pinggang, sakit lutut, sakit apa sebagainya. Bila dibuat kajian, pakar-pakar buat kajian, rupa-rupanya ibadat solat ini, pergerakan dalam solat kita ini ada manfaat dari sudut jasmani, fizikal kita. Jantung kita, paru-paru kita waktu kita sujud.
sebagainya bertindak balas, akan memberi kerehatan, kesihatan kepada orang yang melakukan ibadat solat. Begitu juga kalau kita tengok zakat, sedekah, infak, wakaf dan sebagainya. Kita tengok apa kesannya, apa falsafahnya. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Kita sangat cinta pada harta. Zuyyina linnas hubbu syahawati minan nisa. Kalau Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, dihiasi keinginan manusia ini syahwat minan nisa, cinta kepada wanita, wal banin, cinta kepada anak-anak, sayang kepada anak-anak, sayang juga kepada harta-harta. Jadi bagaimana kita nak buang sifat sayang pada harta itu? Dengan cara kita bersedekah. Sifat tamak pada harta akan lebur, akan cair bila mana kita bersedekah. Jadi anugerah itu kita dapat kerana kita melakukan satu-satu ibadat. Diri kita dianugerahkan dengan kita ini tidak tamak, dengan kita ini tidak lalai pada harta kita. Itu anugerah orang yang melakukan ibadat dengan jalan supaya dia mendapat anugerah-anugerah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaedah dalam tasawuf, kita melakukan ibadat bukan kita nak karamah. Boleh berjalan atas air, boleh terbang atas angin. Jalan sekejap, tengok ada kat sini, dalam waktu yang sama ada dua tempat kita. Kita berjalan, bumi dilipatkan pada kita sekejap je, sahaja kita jalan. Orang lain jalan sejam, 2 jam, kita jalan 15 minit sampai tempat yang destinasi. Itu karamah. Keinginan itu ada pada diri kita. Tapi dalam tasawuf, kita buat satu-satu ibadat bukan kita nak karamah, tetapi kita nak istiqamah, berkekalan ibadat yang kita buat itu tuan-tuan sampai bila-bila, sampai akhir ajal kita tuan-tuan. Ini yang disebut sebagai golongan yang melakukan ibadat atas jalan dia mengharapkan anugerah-anugerah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, golongan yang ketiga, kata Abu Bakar As-Siddiq, wasinfun ya'budunallaha ala sabilil hubb. Golongan yang ketiga, mereka ini melakukan ibadat hanya semata-mata kerana cinta kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tengok golongan yang ketiga ini berbeza pada golongan pertama, berbeza juga pada golongan yang kedua. Kita tengok setiap satu ini tuan-tuan, dia ada tanda-tanda dia. Yang pertamanya, mereka melakukan ibadat kerana takut pada Allah Ta'ala. Mesti ada itu. Waktu kita buat ibadat, mesti ada rasa takut pada Allah. Waktu kita buat ibadat, mesti kita harapkan ibadat kita ini diterima oleh Allah. Waktu kita melakukan ibadat, yang ketiganya, mesti ada rasa cinta kita pada Allah Ta'ala. Maka ketiga-tiga itu tuan-tuan adalah kriteria ataupun sifat-sifat seorang hamba yang melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Kita takut masuk neraka, kita nak sangat masuk kita ke dalam syurga, kita juga melakukan ibadat kerana semata-mata kasih kita, sayang kita pada Allah Ta'ala. Golongan yang pertama, kita baca terjemahan sahaja. Golongan yang pertama iaitu mereka melakukan ibadat kerana takut pada azab Allah. Mereka ini ada 3 tandanya. Iaitu apa dia? Melihat dirinya hina. Ada tanda, dia rasa dirinya hina. Kalau ada rasa diri kita ini hina, diri kita ini lemah, diri kita ini serba kekurangan, kita melakukan ibadat kerana takut pada Allah Ta'ala. Kita rasa kita hina. Yang gerakkan kita, yang aturkan kita, yang mudahkan kita untuk sampai ke masjid, yang mudahkan kita untuk angkat takbiratul ihram, yang boleh kita rukuk, yang boleh bagi kita sujud, boleh naik balik semula. Itu siapa? Kalau bukan kekuatan daripada kekuatan Allah, yang disebut la haula wala quwata illa billah. Kita rasa hina, maknanya kita melakukan ibadat
dalam keadaan kita ini takut pada Allah Ta'ala. Yang keduanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, merasa kebaikannya sedikit. Apa yang kita buat atas dunia ni tuan-tuan sikit sangat. Kita bagi RM50 kat masjid, sikit sangat bagi. Kita bagi RM1,000, sikit sangat bagi. Orang lain bagi lagi banyak. Abu Bakar As-Siddiq seluruh hartanya dibagi infak fi sabilillah. Umar Al-Khattab separuh daripada hartanya. Saat ditanya oleh Nabi SAW, wahai Abu Bakar, apa yang tinggal pada kamu sekarang ni? Yang tinggal pada aku Allah dan juga Rasul. Habis hartanya diinfak pada Allah Ta'ala. Dia rasa kebaikan yang dibuat, sembahyang aku biasa aja. Tapi kita tengok 5 waktu tak pernah miss. Malam tadi saya kuliah dekat Sling River. Khamis pertama kuliah Sling River surah Kahfi. Dalam setiap malam setiap kuliah tu kita baca 10 ayat. Pengurusi dah maklum, ustaz, ada jenazah daripada Selayang datang nak on the way semayang, kita nak semayang kat sini. Tak apa, nanti dah sampai nanti kita semayang. Ini Allah Ta'ala bagi kemuliaan. Guru pencen semayang dekat masjid tak pernah miss. Saya kira dia pun start jadi imam lah. Dia jadi imam kira-kira kat 10 sah lebih. Malam tadi semayang tu, ya Allah, ni kita kata kematian yang Allah Ta'ala yang dicemburui. Detik-detik itu. Lebih kurang seminggu duduk dekat hospital, ada masalah hati dia, kegagalan hati. Meninggal petang, malam lepas syak terus ke bumi. Semayang, ramai orang datang semayang. Orang tak kenal pun, cakap tak banyak apa semua, apa bisin apa pun tidak. Ya, rasa kebaikan yang kita buat tu tuan-tuan sikit sangat. Yang ketiganya tuan-tuan, tanda kita ini melakukan ibadat atas jalan kita takut pada Allah Ta'ala, ialah yang ketiganya merasa keburukannya banyak. Kita rasa benda-benda buruk, aib kita ni banyak. Cuma Allah Ta'ala tutup sahaja, tak bagi orang lain nampak. Kita tahu buruk kita. Waktu orang puji kita, kita tak menangis. Kita tak rasa kita tinggi. Sebab kita tahu kita ni siapa. Merasa keburukannya banyak. Bila ada 3 ciri ini tuan-tuan, baik dia rasa sikit, buruk dia rasa banyak, ataupun yang ketiganya dia rasa dirinya hina. Maknanya ibadat kita itu tuan-tuan masuk dalam kategori atas jalan kita buat kerana kita takut pada Allah Ta'ala. Yang keduanya tuan-tuan, golongan yang kedua yang melakukan ibadat kerana mengharapkan anugerah di sisi Allah Ta'ala. Ini juga ada 3 tanda. Kalau kita ada 3 tanda ni tuan-tuan, layak kita masuk dalam kategori golongan yang kedua melakukan ibadat kerana mengharapkan anugerah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iaitu yang pertamanya, ia mengikuti semua hal ehwal manusia. Dia berada di sekeliling manusia. Sana dia pergi, sini dia pergi, berjalan merata dia pergi, semua dia tahu hal ehwal manusia. Dia tengok orang ni dapat baik, orang banjir dia pergi tolong banjir. Orang pergi umrah dia pergi umrah. Apa serba-serbi dia mengetahui hal ehwal yang ada di sisi manusia. Man lam yahtamu bi amril muslimin falaysa minna. Siapa yang tidak ambil berat tentang hal ehwal orang Islam, ia bukan daripada kalangan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia dermawan kepada orang lain, zuhud terhadap dunia, dan dia berbaik sangka kepada Allah. Dermawan. Pantang saja ada orang cakap tak minta lagi pun. Terus bagi sumbangan. Tak kira lah berapa yang dia mampu. Dia dermawan. Yang keduanya, zuhud terhadap dunia. Zuhud ni maknanya apa? Kita tahan dunia pada tangan kita je. Kita tahan dunia supaya dunia itu tak masuk pada hati kita. Itu makna zuhud. Siapa yang zuhud di dunia, siapa yang zuhud di dunia, maka Allah Ta'ala akan anugerahkan dia dicintai
oleh penduduk langit dan juga penduduk dunia. Siapa zuhud pada dunia? Zuhud pada dunia ni kita tak heran apa ada pada orang. Kita tak rasa, kita tak harap apa yang ada pada orang kita dapat perkara tersebut. Kita berpada apa yang ada, itu zuhud. Ini yang keduanya. Dan yang ketiganya tuan-tuan, golongan yang kedua ni tuan-tuan, melakukan ibadat kerana mengharapkan anugerah Allah. Mereka ini sentiasa berbaik sangka pada Allah Ta'ala dalam apa hal keadaan. Waktu senang, waktu susah, waktu takdir baik, waktu takdir buruk. Kita kadang-kadang waktu takdir baik, insya-Allah kita boleh terima dengan hati lapang. Tapi bila takdir buruk menimpa kita, menimpa harta kita, menimpa ahli keluarga kita, kita tak boleh terima. Apa kita kata takdir buruk? Apa yang kita tak senang. Apa yang tak senang berlaku pada kita. Maka kita kena berbaik sangka itu datang daripada Allah Ta'ala. Kerana dalam musibah adanya anugerah yang Allah Ta'ala bagi pada kita tuan-tuan. Ini 3 tanda seseorang itu melakukan ibadat kerana mengharapkan anugerah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita tengok golongan yang ketiga, mereka ini melakukan ibadat berbeza daripada golongan pertama, berbeza daripada golongan kedua, iaitu mereka melakukan ibadat hanya semata-mata kerana cinta kasih pada Allah Ta'ala. Mereka ini juga ada 3 tanda. Jadi 3 tanda golongan yang pertama, 3 tanda golongan yang kedua, 3 tanda golongan yang ketiga. Hari ni kita dapat 9 perkara. Jadi yang ketiganya tuan-tuan, apa dia 3 tandanya? Mereka melakukan ibadat kerana cinta pada Allah Ta'ala. Ia memberikan sesuatu yang disukai dan tidak peduli setelah Tuhannya redha. Kita nak bagi apa yang kita cinta pada orang. Kita cinta sangat pada harta, harta itu kita bagi pada orang. Tapi tak boleh bagi isteri kat orang, tak boleh. Isteri kita cinta tu bab lain. Isteri kita itu nisaukum harsul lakum. Isteri-isteri kamu itu adalah ladang bagi kamu. Ladang kita nak berkasih sayang, ladang kita nak amanah, ladang kita nak mendidik ihsan pada diri kita, ladang kita nak bersungguh-sungguh dalam nafkah pekerjaan kita. Itu ladang. Kita nak buat macam mana, pagar yang macam mana, pagar tinggi mana, tembok tinggi mana. Itu kita, isteri kita. Tapi selain daripada itu, harta dunia yang kita suka itu yang kita bagi. Ini tanda kalau ada sifat ini tuan-tuan, apa yang kita suka kita bagi pada orang, tanda kita ini kita melakukan ibadat atas jalan kita kasih pada Allah Ta'ala. Yang keduanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, mengerjakan pekerjaan yang membuat nafsunya benci pada perbuatan tersebut. Nafsu benci. Apa dia puasa? Apa dia zakat? Apa dia sembahyang? Wa innaha lakabiratun. Sembahyang ni berat. Tapi bagi orang yang khusyuk, dia akan rasa ringan. Yang berat itu siapa? Yang berat itu nafsu. Waktu kita rasa berat, kita sembahyang. Waktu kita rasa berat, kita bangun daripada tidur pada waktu pagi, pada waktu sahur. Waktu itu yang paling mulia. Kerana apa? Kita berjaya mengejutkan, menggerakkan nafsu yang benci pada perbuatan tersebut. Ini tanda kita ini, ibadat kita ini, kita cinta pada Allah Ta'ala. Yang ketiganya tuan-tuan, yang terakhir, tanda golongan yang ketiga, mereka melakukan ibadat kerana cinta kasih pada Allah dan tidak melayaninya sesudah dia beroleh redha Tuhannya. Dia tak layan lagi nafsu. Kerana apa? Kerana dia sudah berada dalam, kita kata gelombang. Yang kita kata kita sudah berada dalam belon kecintaan kita, asyik kita pada Allah Ta'ala, yang kita tak heran dah dengan apa-apa yang ada pada makhluk. Ini 3 tanda golongan yang melakukan ibadat kerana semata-mata kasih sayang mereka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah,
9 perkara yang kita bincang berpandukan kepada 3 golongan manusia yang melakukan ibadat. Golongan yang pertama, mereka melakukan ibadat kerana takut pada azab Allah Ta'ala. Ini kena ada pada kita. Kena didik supaya ada 3 tanda tu. Yang kedua, golongan yang kedua, mereka melakukan ibadat kerana mengharapkan anugerah Allah. Kita harapkan apa, kita buat semayang, kita harapkan apa, puasa kita harapkan apa. Ketahuilah bahawa setiap ibadat kita ini mengundang rahmat pada Allah. Dan yang ketiganya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, golongan yang melakukan ibadat kerana kasih sayang pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tetapkan kita pada 3 golongan ini, insya-Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan ke atas diri kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.